Ada orang tanya saya, kenapa setiap keluarga perlu ada pelan takaful? Okey, apabila kita dah ada keluarga, maka faktor kewangan, faktor kesihatan, faktor keselamatan akan jadi prioriti paling utama. Kita kena sedar, dalam kita duduk merancang segala yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita, kita sebenarnya tiap-tiap hari berhadapan dengan risiko. Risiko ni saya panggil 3D. Apa itu 3D? Iaitu death, disability dan disease. Sekarang ni, 3 perkara yang saya sebut tadi mungkin belum berlaku lagi kepada kita. Jika hari ini kita bernasib baik kerana tak ada sakit, tak lumpuh. Tapi jangan lupa, risiko kematian pasti juga akan berlaku kepada kita. Cuma kita tak tahu bila masa itu akan berlaku. Maka takaful ini akan bertindak memastikan gaji kita terus jalan macam biasa, walaupun dah tak kerja. Bayangkan apabila doktor sahkan kita ada penyakit ketika, maka kita akan selalu kena berulang-alik ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi kita akan terpaksa ambil cuti. Lama-lama cuti pun habis dan majikan pun offer surat berhenti kerja. Isunya kat sini, siapa yang nak uruskan duit belanja keluarga kita kalau kita dah tak bekerja? Bil hospital siapa yang nak tolong bayar? Baik, kat sini saya nak ingatkan satu perkara. Walaupun kita dah ada medical card yang unlimited, sebenarnya ada pengecualian dia. Bukan semua benda medical card akan cover. Ada kos-kos yang tertentu kita kena bayar sendiri. Lepas tu pula bil-bil rumah, hutang kereta, hutang peribadi yang lain siapa nak bayar. Semua benda ni kita tetap kena bayar walaupun kita sedang sakit. Jadi kat sini pula kita perlukan papasan sakit kritikal yang cukup. Bukan sekadar syarat ambil je. At least biar boleh cover gaji kita paling kurang pun 2 tahun gaji. Okeylah, katakanlah kita tak sakit. Tapi bagaimana pula kalau kita terlibat dalam kemalangan dan mengalami cacat kekal atau lumpuh anggota badan, sehingga kan kita tak boleh nak buat kerja seperti biasa lagi. So kat sini macam mana kita nak dapatkan duit untuk belanja harian keluarga kita dalam masa yang sama, nak uruskan kos penjagaan diri kita yang sedang terlantar atas katil atau kerusi roda. Jadi dengan adanya pelan takaful, insya-Allah ianya akan menyediakan satu papasan apabila cacat kekal, hilang upaya atau lumpuh, yang mana ia menggantikan gaji kita yang menyamai 10 tahun gaji. Okey, baik. Bagaimana pula sekiranya berlaku kematian? Apa yang akan terjadi kepada isteri dan anak-anak kita bila mana waktu kita meninggal tu tiada wang simpanan yang cukup. Jadi kebetulan pula isteri tak bekerja dan anak-anak pun masih kecil lagi. Kematian ni pasti datang, cuma kita je tak tahu bila kita akan mati dan bagaimana kita mati. Ada orang hari ni pergi kerja selamat, tapi bila balik nanti belum tentu lagi selamat sampai rumah. Kat tempat kerja pun macam-macam risiko boleh berlaku. Jadi jangan dah kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan meminta-minta selepas ketiadaan diri kita sebagai pencari nafkah. Nasihat saya, ambillah pelan takaful yang betul. InsyaAllah isteri tak perlu lagi fikir belanja makan, fikir belanja anak sekolah, fikir pasal belanja kos-kos ubah anak-anak dan komitmen-komitmen yang lain selepas ketiadaan kita. Jadi bukan ke ini akan buat kita rasa tenang, betul tak? Semua orang ada hutang, tak kisahlah sikit ke banyak ke, tapi ia tetap hutang. Apabila kita sakit, lumpuh dan meninggal dunia, hutang tetap wajib kena bayar. Kalau hutang rumah tu mungkin ada MRTA yang akan tolong selesaikan. Jadi selesailah isu tentang rumah. Tapi yang kita risau ialah hutang-hutang lain yang tersembunyi yang keluarga kita tak tahu pun. Itu bahaya. Mampukah keluarga kita nak selesaikan segala hutang-hutang kita? Yang ni kita kena fikir lebih dalam sikit. Kalau kita tak sempat nak selesaikan hutang-hutang kita waktu masa kita hidup, ahli keluarga kita wajib tanggung dan bayarkan sebelum menguruskan dan membahagikan harta pusaka kita. Kenapa? Sebab kalau kita tak bayar hutang, roh kita akan tergantung antara langit dan bumi dan menjadi penghalang untuk kita menuju syurga. Kalau kita tidak ada duit, macam mana nak bayar? Adakah kita nak biarkan isteri kita tanggung beban kita? Kesianlah kat dia kan. Sebab itu saya kata penting kita ambil takaful yang boleh bagi papasan sekiranya berlaku 3 benda tadi, iaitu sakit kritikal, hilang upaya dan
meninggal dunia, supaya dengan sedikit ikhtiar ini ia akan memberi sedikit sebanyak waris kita untuk selesaikan hutang kita dan mampu membantu keluarga kita kekalkan gaya hidup seperti yang kita dah sediakan sekarang ni. Jadi kesimpulannya, takaful ni adalah instrumen kewangan yang terbaik untuk selesaikan masalah kewangan diri kita dan keluarga kita. Sedikit sumbangan kita dalam takaful akan memberi ketenangan pada masa akan datang kerana kita dah ada tabung kecemasan bila kita nak guna nanti. Dalam hidup ni, janganlah kita asyik rancang perkara-perkara yang best je, yang happy-happy je, sampai terlupa kepada perkara kematian dan musibah. Tiada apa yang percuma dalam dunia ni. Waris kita juga perlukan modal untuk uruskan harta pusaka kita. Proses pengurusan harta pusaka ni akan mengambil masa yang panjang. Jadi pasti akan ada kos-kos yang kena bayar. Antara kos-kos urus harta pusaka yang saya tahu ialah macam cas pengurusan harta syarikat amanah raya, cas surat kuasa takbir oleh pejabat pusaka kecil, kos bayaran peguam, kos urusan sesama waris. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua. Jika ada apa-apa persoalan berkenaan pengurusan risiko, insya-Allah boleh hubungi saya dan saya akan bantu bagaimana nak sediakan pelan takaful yang terbaik dan mengikut kemampuan masing-masing, insya-Allah.